Islam ini bila orang tanya ulama apa itu Islam, ada ulama menyatakan Islam itu aqidatun wa syari'atun. Akidah dan juga syariah. Jadi Islam ini bukan semata-mata akidah dan bukan semata-mata syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shalli wa nusallimu ala hadzal nabil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebagai muslim majlis, seluruh pimpinan PAN, perangkat perhubungan, dewan-dewan, pimpinan kawasan, cawangan, sahabat-sahabat muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi pertama ana mengucapkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Ta'ala di atas kepercayaan yang diberi oleh perhubungan PAS Menteri Perlis untuk anda menyampaikan kuliah di Madi ini pada malam ini, dan anda dipahamkan tajuk yang diberi kepada anda iaitu akidah dan perjuangan. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati sekalian, pertama anda nak sebut apa itu yang dimaksudkan dengan akidah. Jadi akidah ni tuan-tuan sekalian, dia berasal perkataan aqada. Aqada yaqudu, aqidatan, memberi maksud ikat, tambat, ikatan ataupun tambatan. Tetapi dalam maksud makna kata syaraknya iaitu pegangan hati, tambatan hati, simpulan atau simpul dalam hati kita berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul dan seluruh berkaitan persoalan agama. Atau disebut orang juga sebagai iman, yakni tasdid hati dengan apa yang didatangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada perkara agama maklum bi darurah. Jadi tuan-tuan sekalian, iman ni takluknya dalam hati, melekat dalam hati. Tapi akidah ini bukan sebarang ikatan. Dia lebih kuat daripada ikatan biasa, ikatan zahiriah. Ikatan yang berbentuk zahiriah ni dia boleh rongkai. Tapi kalau ikatan yang berbentuk akidah, dia dah jadi akidah, dia tak boleh rongkai. Dia takkan terongkai. Inilah akidah yang melekat dalam hati masyitah, sanggup mati kerana agama Allah Ta'ala. Inilah ikatan akidah yang telah ditanam oleh Nabi SAW, yang bertunjang kuat dalam hati sanubari para sahabat, sanggup buat apa saja demi kerana agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akidah ni tuan-tuan sekalian, dia bukan bentuk beku. Dia bukan beku. Dia ni makna kata dia akan menghasilkan sesuatu tindakan. Di mana Allah Taala mengibaratkan akidah ini tuan-tuan sekalian ibarat akar yang terjunam dalam bumi. Walaupun akar tu kita tak nampak, tapi berakar yang sihat ni, akar yang elok dan sihat ni, dia akan menzahirkan batang-batang yang sihat, ranting-ranting yang sihat, dahan-dahan yang sihat dan daun yang sihat. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Kata Allah Ta'ala, adakah tidak kami buatkan contoh tentang kalimah tayyibah, la ilaha illallah, kalimah syahadah yang kita ucapkan itu laksana pohon yang baik. Pokok yang baik ini, kata Allah, akarnya mencengkam ke bumi dan pucuknya menjulang sampai ke langit. Tu'ti ukulaha, dia akan mengeluarkan makna kata segala buah-buahannya itu, dikeluarkan buah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala setiap musim. Demikianlah Allah Ta'ala membuatkan contoh dan misalan. Mudah-mudahan kita faham. Sahabat-sahabat yang sekalian, kita melihat bahawa persoalan akidah ini perkara yang cukup penting. Nabi mengambil masa yang begitu panjang. Separuh makna kata penggal kerasulan baginda kira-kira 13 tahun di Makkah, baginda menjunamkan makna kata keyakinan ataupun akidah ini ke hati para sahabat radhiyallahu ajma'in. Islam ini bila orang tanya ulama apa itu Islam, ada ulama menyatakan Islam itu aqidatun wa syari'atun. Akidah dan juga syariah. Jadi Islam ini bukan semata-mata akidah dan bukan semata-mata syariah. Islam ini merupakan aqidatun wa syari'atun. Akidah dan syariah. Syariah ini lahir tertuskan daripada akidah. Daripada akidah yang mantap, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala
yakin kepada Rasul, yakin ke seluruh persoalan akhirat, ini membangkitkan seorang itu nak melahirkan rupa kehambaan dia kepada Allah Ta'ala. Dia kenal Tuhan, dia kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Tuhan dia, dan dia sedar dia sebagai hamba bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai hamba, dia wajib tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, ulama-ulama banyak mengarang kitab, dan kadang-kadang kita berjumpa juga dengan perkataan akidah ni, atau kadang-kadang jumpa perkataan ma'rifah. Ma'rifah ni artinya mengenai. Akidah ni pegangan hati, simpulan iman, simpulan hati. Iman mana kepercayaan yang melekat dalam hati, bendanya lebih kurang lah. Tapi kadang-kadang ada ulama bersebut sebagai ma'rifah. Ma'rifah ni tuan-tuan sekalian artinya kenal. Kenal inilah yang membawa kita percaya kepada Allah Ta'ala. Kalau tak kenal, kita takkan percaya. Kita percaya ke orang kalau kita tak kenal. Mai tengah malam, Assalamualaikum, salam, pinjam 1,000. Tengok pinjam celik hang, siapa? Tuan-tuan nak pergi pinjam 1,000. Orang yang kita tak kenal, RM10 boleh, ha? Paling banyak RM50. 1,000 sorry. Tapi kalau kenal, jangan kata 1,000, 2,000 pun dia bagi. Saya pernah tuan-tuan sekalian, kereta rosak, kering tarik pergi workshop, tanya KRP Keramat, tengah 2,000. Apa benda yang rosak kita pun tak tahu. Duit ada 500, nak raba pergi mana? Ya tak payah pergi cari kawan. Pukul 2 pagi bagi salam, dia buka pintu, Assalamualaikum. Salam. La ustaz, main mana tengah malam buta ni? Saya pun ceritalah, saya ni begini. Kereta saya kena lebih kurang tengah 2,000, duit ada 500 je, minta pinjam 1,000. Saya balik pergi Perak besok, mak nak kata insya-Allah saya akan bayar balik. Ustaz nak 1,000 je kah? 1,000 cukup lah. Saya rasa pelok 2,000 Ustaz. Ustaz lagi rosak dengan jalan pula, apa hal benda tahu. Minta 1,000, 2,000 dia bagi. Pasal apa dia bagi? Dia percaya. Pasal apa dia percaya? Dia kenal. Kenal ni sebenarnya bawa kepada percaya. Ma'rifah bawa kepada iman. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam hal ini sahabat-sahabat sekalian, Tuan Husin rahimahullahu ta'ala, dia menyebut apa itu dinamakan ma'rifah. Dia kata hakikat ma'rifat itu iaitu al-jazmu mutabiqul haq an dalil. I'tiqad yang jazam, muafakat dengan yang sebenar dan ada dalil. Jadi pertama-tama yang kata ma'rifah ni, kalau ada ma'rifah ada iman, tak ada ma'rifah disebut jahil. Jahil ni pula tuan-tuan, ada jahil basit, ada jahil murakkab. Yang kata jahil basit ni tak tahu apa satu, apa pun tak tahu, dia ni ikut buta tuli. Orang kata Islam hadari, hadarilah. Orang kata dia ikut, dia tak ada pegangan. Ini orang dikatakan jahil basit, semata-mata jahil. Yang kata jahil murakkab ni pula tuan-tuan, dia ni jahil, dia tak tahu dia jahil. Dia tak tahu kata dia tak tahu. Dia sangka dia tahu. Maka dia sebarkan benda yang dia tak tahu tu, habis semua orang yang tak tahu macam dia tak tahu. Dia jahil, dia tak tahu kata dia jahil. Dia sangka dia alim. Dia bawa benda yang jahil tak betul ni, dia sebar luas-luas sampai semua pakat jahil macam dia jahil. Ini jahil murakkab. Dia lebih bahaya daripada jahil basit. Jahil basit, dia tahu kata dia tak tahu. Aku bodoh, tak mau nak kira apalah, Tuhan panggil pasal lah, aku tak tahu apa. Ini jahil basit. Jahil murakkab tak, duk kata dia betul situ. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, syarat makrifah ni kena ada dalil. Dia tak boleh taklid. Dalam bab akidah kita tidak boleh jadi muqallid. Kita kena tuan-tuan sekalian, kita mestilah makna kata ada pegangan. Pegangan ni dia berpunca daripada dalil. Sama ada dalil yang berbentuk nakli ataupun dalil yang berbentuk makna kata nakli ataupun akli. Dalil yang kita nakal daripada Quran dan juga dalil yang kita nakal daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu namanya dalil nakli. Dalil akli iaitu dalil yang keluar daripada akal yang bangsa ghariziyah, akal yang bangsa sempurna. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian, yang kata dalil akli itu macam ni. Apa dalil adanya Allah? Baharu alam ini. Orang sebut baharu alam ini. Bolehlah sebutkan baharu alam ini. Yang kata baharu alam ini itu apa? Baharu alam ini, tuan-tuan sekalian, orang tanya kita balik, macam mana hang tahu kata alam ni baharu? Sedangkan makna kata hang jegi-jegi sedap-sedap tengok alam dah ada. Mak hang beranak mai kat hang sedap-sedap alam dah ada. Macam mana hang boleh kata alam ni baru?
Kita kata betul lah, aku celik-celik mata, aku tengok alam dah ada, tapi aku tak boleh terima sama sekali kata alam tu khadim. Pasal apa? Aku tengok sifat yang ada pada alam ni baharu. Makna baharu sentiasa berubah. Pagi tukar petang, petang tukar pagi, siang malam, pagi petang, redup panas. Alam sentiasa berubah. Bila dia berubah, artinya baharu. Alam ni, sifat alam ni baharu. Bila kita yakin sifat alam ni baharu,